Terubuk Masin. Okey, bercerita tentang politik, bercerita tentang makanan. Jangan lupa sekarang musim bola. Ya, kita memang sekarang tengah berpesta World Cup. Okey, kedai mamak penuh lah daripada perlawanan-perlawanan panas. Kita menyaksikan Argentina tumpas di tangan Arab Saudi. Kita menyaksikan pasukan Jepun menang menentang pasukan-pasukan dari menentang Jerman dan sebagainya. Tetapi jangan lupa juga kita ada Piala Malaysia, yang mana malam besok kita akan menyaksikan pertembungan antara dua gergasi, saya kira JDT, siapa yang tidak kenal, dan juga Selangor FC. JDT telah mengalahkan Sabah FC pada peringkat separuh akhir dan juga JDT telah mengalahkan Terengganu pada peringkat Selangor FC mengalahkan Terengganu pada peringkat separuh akhir. Jadi kedua-dua pasukan JDT dengan Selangor akan menentang sesama mereka untuk menggenggam dan juga menjulang Piala Malaysia. Jadi untuk kita menganalisis apakah kemungkinan siapa yang akan membawa pulang Piala Malaysia, saya sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Dr. Pekan Ramli, iaitu Timbalan Setiausaha bahagian Seksyen Sukan, bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga kita bersama dengan tetamu kedua menerusi talian di atas talian, iaitu Syed Adni. Tetapi sebelum itu kita pergi dahulu kepada Datuk pada hari ini. Jadi itu dia antara JDT dengan Selangor FC, dan kalau kita boleh imbas kembalilah, mungkin kita boleh terangkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia sejarah Piala Malaysia itu sendiri. Kita semua faham dia bermula pada tahun 1921. Ya, dan juga Selangor ni kuatnya pasukan ini menjulang 33 kali Piala Malaysia. Itu antara sejarah asaslah. Yang saya tahu, apa lagi yang nak kita highlight tentang Piala Malaysia, prestige Piala Malaysia itu sendiri. Datuk, silakan. Okey, Piala Malaysia ni adalah kita anggap antara kejohanan yang tertua di Asia. Kejohanan bola sepak yang begitu klasik sekali. Seperti yang disebutkan tadi, dah masuk edisi tahun yang ke-101 sejak diperkenalkan pada 1921 dulu. Dan yang agak unik Piala Malaysia ni, sebab ia pernah membabitkan penyertaan negara lain dalam Piala Malaysia ni, termasuklah Brunei dan juga Singapura. Dan juga kuasa bola sepak pada waktu di awal Piala Malaysia dulu kita dapat lihat seringkali membabitkan peranan di antara pasukan daripada Semenanjung dengan negara jiran kita, Singapura pada waktu itu. Pasukan Selangor bertemu dengan Singapura, Pahang bertemu dengan Singapura, Singapura bertemu dengan pasukan Kedah dan sebagainya. Dan ini yang kita nampak lihat begitu uniknya Piala Malaysia ni. Itulah sebabnya kalau kita melihat kepada Piala Malaysia ni, pasukan yang kita anggap sebagai, kita katakan pasukan yang begitu sinonim dengan kejayaan Piala Malaysia ni, pasukan Selangor. 33 kali mereka menang, satu pencapaian yang orang kata begitu hebatlah kalau dalam sejarah Piala Malaysia ni. Ya, itu daripada sejarah. Tetapi lahirnya, saya kira JDT merupakan anak muda dalam bola sepak. Tetapi kuasanya tidak dapat diragui sekarang. Betul. Tahun ini sahaja ada 4 piala yang dibawa oleh JDT. Juara Piala Super setakat ni. 3. Juara Liga Super. Juara Piala FA. Yang hari itu mengalahkan Terengganu. Betul. Dan kali ini mengalahkan lagi Terengganu di peringkat separuh akhir. Jadi pertembungan antara dua kuasa. Pertama, kuasa itu daripada sejarahnya dahulu. 33 kali. Tetapi wujudnya anak baru ini, anak muda saya kata dalam industri ini, dua kuasa bertembung. Bagaimana? Okey, JDT ni kita lihat satu kuasa baru dalam bola sepak negara kita pada ketika ini, selepas orang kata diambil alih ataupun ownership daripada apa yang dimiliki oleh kita katakan Tengku Mahkota Johor lah, ataupun kerabat Diraja Johor. Dan dari situ kita lihat kebangkitan pasukan ataupun kelab baru yang diurus takbir secara profesional dengan kita katakan package yang begitu lengkap sekali, daripada pemain sampailah kepada cara kelab itu diurus takbirkan sebagai sebuah macam sebuah organisasi ataupun entity business yang lengkap, tidak mempunyai sebarang masalah, hinggalah kepada mereka membangunkan pemain, mendapatkan pemain yang terbaik, pemain-pemain import, kemudian menyediakan fasilitis berkelas dunia, hingga kan menjadi satu orang kata kelab JDT ini menjadi tumpuan bukan saja di negara kita ni, tapi sampai ke luar negara, dan semakin
lama semakin dihormati oleh kelab-kelab antarabangsa. Jadi ini satu penanda aras yang baru dalam bola sepak Malaysia. Bukan sekadar itu, tetapi dari segi pencapaian yang dapat kita lihat pada ketika ini, di mana sebuah kelab yang berjaya memenangi, kita katakan Liga Super 9 kali berturut-turut. Jadi kekuatan yang ada ini yang perlu orang kata dirapatkan jurangnya oleh pasukan-pasukan lain. Kerana dalam Malaysia ini kita dapat lihat hanya beberapa pasukan saja yang orang kata boleh mendekatkan diri dengan pasukan JDT walaupun masih agak jauh. Tetapi kita harapkan jurang itu dapat makin lama makin dirapatkan. Jadi adakah momentum yang ada pada pasukan JDT yang baru saja memenangi Piala FA ini merupakan satu perang psikologi kepada pasukan Selangor? Semua, bukan pasukan Selangor saja sebenarnya. Semua? Kepada semua pasukan yang ada di Malaysia. Tetapi kita tidak mahu keadaan ini sebenarnya berlalu begitu saja ataupun berlaku Dia begitu saja. mampu untuk menjarakkan pasukan itu makin sendiri lama kan? makin jauh. Kita sepatutnya pasukan-pasukan lain tu perlu berusaha untuk merapatkan jurang tu. Kalau tidak, kita dah tahu setiap musim siapa yang akan merangkul kejuaraan Liga Super, siapa yang mungkin. Kalau kita lihat pada tahun ini, kalau saya nak bercakap final Piala Malaysia ni nanti, my prediction kata nanti kata orang Selangor marah. Tetapi no, sebenarnya saya nak bercakap tentang package yang lengkap untuk merangkul kejuaraan Piala Malaysia ni. Kalau kita lihat daripada pelbagai aspek, saya boleh katakan JDT mempunyai advantage. Tetapi tidak bermakna pasukan Selangor tidak mempunyai peluang, kerana ia bergantung kepada prestasi semasa pada malam esok juga. Tetapi kalau kita melihat kepada package yang ada kepada JDT itu, kita dapat lihat betapa Selangor perlulah orang kata memberikan effort bukan 100% tetapi 200% untuk mengekang JDT pada malam esok. Tetapi momentum yang ada pada Selangor saya lihat mampu untuk mengalahkan Terengganu walaupun secara agregatnya, walaupun di Terengganu kalah tapi secara agregatnya menang. Momentum yang dibawa kerana apa, Terengganu merupakan finalis Piala FA bersama dengan JDT. Saya orang kata boleh dikatakan sebagai mungkin akan ada satu kejutan nanti kerana momentum ini yang mampu kalahkan Terengganu? Ya, ada kemungkinan. Bola sepak ini pelbagai kemungkinan boleh berlaku pada hari kejadian. Jadi tidak mustahil, dan walaupun kita katakan JDT mempunyai package yang lengkap dengan orang kata barisan pertahanan yang begitu kukuh, barisan penyerang yang begitu hebat pada musim ini seperti Bergson dengan Forestry, dua gandingan ini dalam Liga Super pun menyumbang lebih 40 gol. Dan dalam orang kata satu musim saja Bergson pada musim ini termasuk Piala Malaysia telah menyumbang lebih 40 gol seorang. Walaupun kehebatan ini ada kepada JDT, tetapi dengan tempoh 90 minit pada perlawanan malam esok, pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Kesilapan yang mungkin datang secara tiba-tiba dan mungkin kebangkitan semangat daripada Selangor pada musim ini dengan magic yang dibawa oleh mungkin Tan Chin Ho, jurulatih baru, dan sokongan yang kuat daripada penyokong yang datang di sekitar Lembah Kelang, dari sahabat berenang, daripada Tanjung Karang, mungkin akan membangkitkan satu era yang begitu kuat untuk pasukan Selangor muncul juara pada malam esok. Ya, siapa tahu. Bercerita tentang Magic Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho pernah mengendalikan pasukan Malaysia dan saya rasa pasukan daripada pemain-pemain JDT juga pernah berada di bawah Tan Cheng Ho. Resipi-resipi rahsia itu mungkin dah dipecahkan oleh Tan Cheng Ho untuk Selangor FC. Macam mana tu? Itu saya bagi orang kata term yang mudah. It's a local knowledge. Local knowledge kepada Tan Cheng Ho itu yang kelebihan yang dibawa oleh Cheng Ho yang tidak ada kepada jurulatih ataupun daripada Jerman yang memimpin pasukan Selangor sebelum ini. Kerana dekat 2 season dibawa oleh jurulatih Jerman, Selangor tidak pergi ke mana pun. Tetapi Cheng Ho baru datang beberapa perlawanan untuk Liga Super, tinggal 4 perlawanan yang terakhir tanpa kalah, masuk Piala Malaysia, baru sekali saja kalah dengan Terengganu di laman sendiri, tapi mereka masih layak ke perlawanan akhir ini. Ini satu orang kata advantage yang ada kepada pengetahuan sebagai jurulatih tempatan dengan local knowledge tadi di blend. Dia tahu apa material yang ada dalam Selangor yang perlu digunakan. That is advantage kepada Tan Cheng Ho yang boleh membawa Selangor sampai ke tahap ini. Okey, itu dia. Dan juga kita bercakap juga tentang pemain terakhir, ekor kepada setiap pasukan itu penyokong. Kita menyaksikan baru-baru ini insiden antara penyokong Selangor dan juga penyokong Terengganu di Terengganu. Bas penyokong Selangor pecah
akibat daripada kemarahan penyokong Terengganu. Jadi situasi ini menunjukkan satu titik ini kita boleh gambarkan bahawa Allahu Akbar, orang kata penyokong kita masih tidak matang dalam menonton perlawanan kita. Mungkin ada. Ini peranan pasukan-pasukan itu juga perlu dimainkan. Tidak boleh kita katakan menyerahkan saja kepada soal keselamatan saja, tetapi pada waktu yang sama juga pasukan-pasukan ataupun kelab yang terbabit juga perlu sentiasa educate penyokong masing-masing, perlu mengingatkan, perlu orang kata bersama dengan mereka untuk mengingatkan kepada mereka supaya tidak mencetuskan kekacauan seperti ini. Itu tak mengapa lagi, kita tidak mahu sampai ke tahap kekacauan yang berlaku seperti mana yang berlaku di Malang, di Indonesia sebelum ini, membabitkan ratusan penyokong yang mati apabila dalam keadaan kelam kabut. Jadi kita tidak mahu situasi seperti itu yang orang kata boleh menjejaskan imej tetapi menyebabkan orang lain menjadi mangsa. Mereka yang datang ke stadium ini bukannya orang dewasa saja. Betul. Mungkin ada kanak-kanak yang tidak berdosa yang datang mungkin kerana minat pada bola, tetapi disebabkan peristiwa macam ini ia akan menjadikan satu trauma pula kepada mereka nanti. Jadi kita tidak mahu perkara seumpama ini berlaku dan kita perlu pandang serius. Itu adalah bibit-bibit yang mungkin boleh membawa kepada orang kata kerosakan ataupun malapetaka yang lebih teruk. Akan menyebabkan lagi kerugian. Untuk malam besok, tiketnya sudah habis terjual. Ya. Kalau di Selangor, penyokong Selangor dah habis kan? Saya dengar Selangor 30,000 dah habis. 35,000. Ada 5,000 lagi mungkin hari ini habis. Mungkin hari ini habis. Penyokong JDT, siapa tidak kenal, mesti akan ramai yang turun untuk menyokong pasukan JDT. Okey, selain daripada Datuk, kita juga bersama dengan Datuk K. Raja Gobel, iaitu merupakan bersama kita menerusi talian telefon. Salam Datuk, salam sejahtera Datuk. Ya, selamat sejahtera, selamat pagi. Selamat pagi Datuk. Jadi kehangatan Piala Malaysia ni besok ni kita nak saksikan antara JDT dengan Selangor. Prediction Datuk. Awal-awal saya terus tanya prediction je Datuk. Yalah, kalau prediction ini saya bagi contoh lah, baru-baru ni kita dah tengok permulaan Piala Dunia ni. Kejutan boleh berlaku. Hanya kalau kita tengok daripada kertas dan konsisten, JDT mempunyai satu persembahan konsisten, keyakinan dan sebagainya. Tetapi untuk final, apapun boleh berjadi atau berlaku atau keputusan yang kejutkan. Saya fikir JDT mempunyai satu pasukan yang kuat. Tetapi resipi daripada Tan Cheng Ho seperti mana Datuk sebutkan sebentar tadi mungkin merupakan menjadi resipi untuk memberi kejutan kepada JDT Datuk. Kejutan boleh berlaku, tetapi saya fikir di sini walaupun kita boleh lihat hari ini surat khabar Tan Cheng Ho pun berkata bahawa kalau pemain-pemain dia bermain dengan baik, kemungkinan dia akan dapat keputusan yang positif. Tetapi kita kena lihat JDT ini kalau kita lihat ke belakangan mempunyai satu keputusan yang amat konsisten lah. Itu yang saya fikir kelebihan JDT. Tapi sebagai sebagai pemain bekas Selangor, jurulatih Selangor, saya ucapkan yang terbaik lah kepada dua-dua pasukan lah. Tapi untuk saya pilih sukar, hanya saya kena ikhlas beritahu JDT mempunyai kelebihan dalam aspek-aspek tertentu dan juga Selangor baru-baru ini bermain dengan baik. Okey, itu dia prediction daripada Datuk K. Raja Gobel. Datuk sendiri, kalau kita lihat JDT ni, semua orang predict JDT betul, sekarang. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh JDT sendiri bukan sahaja kepada pasukan utama, malah ada lagi pasukan-pasukan bawah dan nurture bakat itu daripada bawah. Adakah ini merupakan satu kekuatan pada pasukan JDT untuk memperlihatkan satu masa depan bola sepak negara yang akan dipegang oleh JDT itu sendiri? Pasukan ada 13 pun ada buah JDT. Itu kita katakan adalah merupakan feeder kepada pasukan utama. Itu adalah amalan yang dilakukan oleh mana-mana kelab profesional. Apabila ada pasukan utama, mereka perlu memastikan mereka juga memerlukan pemain-pemain pelapis. Dan pada waktu yang sama juga
dia tidak jugalah bergantung selalu 100% kepada feeder tersebut, kerana mereka juga kadang-kadang akan mengambil pemain-pemain lain yang terbaik yang ada di kelab-kelab ataupun pasukan lain. Jadi proses itu perlu ada, proses untuk membangunkan pemain itu perlu ada, dan itu adalah amalan biasa dekat mana-mana persatuan ataupun kelab profesional. Dan juga dalam peringkat persaingan di Liga Malaysia juga, kalau kita ada pasukan utama, syarat juga ditetapkan oleh FAM umpamanya, mereka juga perlu ada pasukan backup seperti pasukan pelapis, pasukan Piala Belia dan juga Piala Presiden. Jadi ini satu struktur yang sememangnya perlu ada, dan inilah satu proses yang sangat baiklah ke arah sebuah kelab profesional. Sukan ini dia memang menyatukan kita. Ya. Datuk, apabila ada sahaja perlawanan sukan, semua orang akan tertumpu di hadapan TV. Dan kejutan kalau kita imbas kembali perlawanan di World Cup lah. Okay. Sebab dia bersulam, dalam Malaysia dengan World Cup itu bersulam. Jepun menewaskan Jerman. Arab Saudi menewaskan pasukan pilihan untuk menang tahun ini sebab ada Messi kan, Argentina. Jadi pasukan-pasukan daripada Asia Insulah pun bergerak jauh ke hadapan, saya kira. Sebab apa? Mereka mengejar pasukan-pasukan gegasi ini. Di Malaysia, kita ada pemain-pemain daripada JDT yang sememangnya kebanyakannya adalah pemain Malaysia. Di mana kita sekarang kalau kita nak bandingkan pergerakan kita untuk mengejar kepada satu tahap, walaupun tak sampai ke peringkat Jepun atau peringkat Jepun, tetapi kita mampu untuk melajukan pergerakan kita untuk sampai ke tahap tersebut. Ya, itu yang saya katakan proses tadi. Kita telah mempunyai satu orang kata kelab yang kita boleh katakan sekarang ini menuju ke arah tersebut. Tetapi ia tidak boleh sekadar dari segi struktur, dari segi pengurusan kelab, tetapi pencapaian juga perlu diambil kira. Apabila kita berada di pencapaian kita tinggi, pencapaian kelab kita yang berada di peringkat Asia ini semakin lama semakin tinggi, ia juga akan membantu ranking pasukan kebangsaan kita, dan juga ia akan membantu juga kelab-kelab ataupun pasukan lain untuk terus berada pada satu tahap yang lebih tinggi. Jadi ini yang akan merangsang pembangunan bola sepak negara kita, yang akan membuka mata pula kepada pasukan-pasukan ataupun kelab yang luar terhadap kebolehan dan kemampuan pemain kita untuk diketengahkan ataupun bermain di luar negara. Ini yang kita harapkan. Dia proses yang sedang berlaku sekarang ni. Mungkin belum banyak berlaku, mungkin 1-2 pemain, walaupun belum, kalau boleh kita menunggu menanti ada pemain-pemain kita nanti yang mungkin akan membuka mata kelab-kelab EPL dan mengambil mereka bermain dalam Liga Inggeris. Itu yang kita harapkan pada satu masa nanti. Okey, berbalik kepada final Piala Malaysia yang akan berlangsung besok. JDT dan Selangor FC, apa kekuatan dan juga taktikal yang perlu digunakan oleh setiap pasukan? Kita mulakan dengan Selangor dahulu. Saya nampak begini, Selangor ada sedikit masalah untuk final pada malam esok, terutama apabila tunggak pertahanan iaitu pemain import ni Yazan Al-Arab tu tak dapat bermain kerana telah menerima kad merah dalam perlawanan peringkat separuh akhir. Jadi ini satu perkara yang Selangor perlu berikan perhatian. Kerana apa saya katakan, benteng pertahanan Selangor ni perlu orang kata betul-betul fokus besok, perlu dipermantapkan lagi kerana mereka berdepan dengan striker JDT yang begitu orang kata Bergson, kalau you nak jaga Bergson, Forestieri lagi, gandingan dua pemain import ini memang terlalu ampuh dalam musim ini. Kita jangan ingat dua orang ni je. Ada Alif Aiman lagi. Mungkin ada kita kata Syafiq Ahmad lagi. Jadi ini antara barisan orang kata hadapan yang terbaik dalam Liga Super pada musim ini yang dimiliki oleh pasukan JDT dengan jaringan yang lebih 60 jaringan pada musim ini. Dan pertahanan mereka pula begitu mantap. Pertahanan JDT begitu mantap. Hanya 12 jaringan saja yang bolos pada musim ini berbanding Selangor 30 lebih gol bolos. Dan mereka hanya mampu menjaringkan lebih kurang 39 jaringan pada musim ini. Jadi kita nampak dekat sini secara statistiknya memang JDT mempunyai kelebihan yang begitu utara. Apa yang perlu dilakukan oleh Selangor adalah untuk bagaimana nak mengurangkan ataupun nak memperbaiki kelemahan tersebut untuk berdepan dengan JDT pada malam esok. Itu persoalan yang perlu dilakukan oleh Tang Chee Ho untuk memastikan supaya tidak terlalu orang kata jurangnya tidak terlalu terlalu jauh pada malam esok. Dan juga kita mengharapkan satu perlawanan akhir yang tidaklah
ada pasukan yang bermain terlalu menumpukan sangat kepada benteng pertahanan hingga mereka tidak bermain secara positif. Ini perlawanan akhir. Jadi perlawanan akhir juga perlu nampak menarik. Perlu nampak satu permainan yang entertaining. Jadi ini yang saya maksudkanlah untuk perlawanan akhir pada Malaysia. Okey, satu soalan yang biasa akan ditanya. Prediction dah tanya, analisis prediction dah tanya. Jaringan gol. Agak-agak berapa, Datuk? Saya rasa mungkin dalam 2 jaringan gol lah akan berlaku pada malam besok. 2-0. Yang mungkin akan berpihak kepada JDT. Itu pandangan Datuk dan saya yakin 35,000 penyokong daripada Selangor yang akan membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil pasti akan ada prediction masing-masing dan pasti mahukan Selangor FC ini membuat satu kejutan. Hati saya berkata JDT menang. Tapi saya berharap juga kejutan dapat dilakukan oleh Selangor. Sebab apa? Apabila berlakunya kejutan, dia mungkin akan menunjukkan satu proses orang kata untuk kita menyegarkan kembali nafas bola sepak negara seperti Malaysia. Berlaku pada perlawanan akhir musim lalu. Apabila yang tidak disangka apabila KL City berjaya menewaskan JDT 2-0 pada musim lepas lagi. Itu di antara prediction dan juga apa yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan final Piala Malaysia 2022 JDT dan juga Selangor, yang mana akan membawa pulang Piala Malaysia, piala yang paling berprestij di Malaysia yang telah pun dimulakan pada sejak tahun 1921 dan ikut sejarahnya 33 kali piala ini dipegang dan dijulang oleh Selangor FC. Jadi adakah tahun ini Selangor FC mampu untuk membuat kejutan kepada satu pasukan gergasi yang baru saja lahir di Malaysia, iaitu JDT. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Pekan Ramli, Timbalan Setiausaha Bahagian Saksian Sukan, Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pengajian Tinggi. Baiklah, itu dia antara prediction yang kita berikan kepada anda berkenaan dengan Piala Malaysia. Sekarang kita nak berikan lalu